Ibu silakan, Ibu teruskan kepada Ustaz Izzat sekali ya. Cuma tajuk kita ni, part 2 ni, info bisnes, kuasai kefahaman satu jenis produk, contohnya Lactoberry. Guna sendiri, nanti Ibu minta pencerahan daripada Ustaz yang lepas tu mungkin ramai yang minta ulang kembali. Okey, baik Ustaz, silakan. Okey, baik. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh tak admin tolong apa dia? Approvekan untuk sharing. Dekat bahagian share screen tu allow multiple sharing. Siapa yang admin? Siapa yang admin ni? Untuk allow siapa? Akilah. Akilah. Eh. Akilah, mana Akilah? Kalau kat sini Encik Nizam jadi host. Nizam pun boleh. Dah jadikan Nizam sebagai co-host kan Nizam? Share screen. Pak Su tak boleh share screen. Dah boleh tak? Okey, okey boleh. Bismillah. Okey, baik. Okey, untuk malam ni kita nak cerita khusus pada kalau nak cerita pada yang dulu tu mungkin tak sempat sebenarnya, takut lama sebab dulu penang lama dah sejam lebih. Baik, sebelum tu bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri saya BM Shah Izzat. Mungkin ada yang panggil saya Ustaz Izzat sebab saya mengajar Quran lah. Okey, baik. Kalau minggu lepas kita cerita tentang pentingnya kita mengambil probiotik, ya. Dalam kita punya Shongho ni kita panggil lactoberry lah, ya. Dan kita belajar tentang apa kaitan otak dengan usus, keperluan kita mengambil probiotik, mengenali probiotik yang sesuai, yang terbaik, dan akhirnya kita bawa kepada lactoberry kita, mengenali lactoberry kita, bahawa lactoberry kita sebenarnya adalah yang terbaik, memenuhi kriteria probiotik yang terbaik untuk diambil, dimakan. Dan seiring dengan kita faham bahawa kita belajar mengenai lactoberry, apa kata kita gunakan peluang tersebut untuk bawa lactoberry ni dalam plan lactoberry. Kalau sebelum ni dulu kita kenal dengan kopi dan Shonghu memperkenalkan plan 111. Kemudian selepas itu kita ada juga dengan Green Zee, kita buat plan Green Zee. Dan apa kata kali ni kita guna plan lactoberry. Sebab kalau kita tengok plan kopi, mungkin ada yang kata ada yang tak minum kopi. Okeylah. Susah juga nak buat kan. Okeylah. Buat plan Green Zee sebab semua orang gosok gigi kan. Tapi masalah Green Zee pula, ada orang tak pakai 3 kotak sebulan. Masalah juga. Jadi kita tukar kepada plan lactoberry. Semua ada perut rasanya. Tak ada orang yang tak ada perut. Ya. Jadi semua orang ambil lactoberry. Lactoberry tak banyak pun, sekotak aje. Jadi insya-Allah macam malam ni kita tengok macam mana dengan sekotak lactoberry ni boleh menjana satu pendapatan yang sangat hebat dan luar biasa. Ya. Okey, baik. Alamak, terputung pula. Okey, sebelum tu pertamanya untuk kita buat bisnes, daripada kita di pengguna kepada nak buat bisnes, mesti ada satu benda yang akan menyentik kita untuk buat bisnes. Dia takkan tiba-tiba. Jadi mesti ada satu benda yang akan mendorong kita, yang akan menggerakkan kita. Why? Mengapa kita nak buat bisnes dalam Shongho? Daripada mengguna kepada nak buat bisnes. Satu benda yang sangat penting lah yang menjadi nak tak nak, inilah sebabnya kita buat. Pertama, sebab kesihatan. Kalau saya lah, orang lain mungkin berbeza. Sebab kesihatan. Ilmu kesihatan sangat penting untuk menjaga kesihatan diri kita, keluarga, dan nak bantu orang lain sekeliling kita yang banyak sakit, yang banyak pergi ke hospital. Mereka tak tahu cara untuk mengurus kesihatan dengan baik. Mereka tak ada ilmu kesihatan dan mereka tak tahu adakah alternatif lain yang terbaik untuk mereka menjaga kesihatan. Ini misi yang sangat besar lah, misi tentang kesihatan pada diri kita, keluarga dan orang sekeliling. Yang kedua, kenapa kena buat bisnes? Bila kita nak jaga kesihatan, kita buat bisnes sebab apa? Kita nak bantu ekonomi diri kita sendiri, keluarga, dan dengan kita ekonomi yang baik, kita buat bisnes, kita boleh bantu orang lain untuk capai
taraf ekonomi yang lebih baik. Bila taraf ekonomi baik, dapat pendapatan yang baik, saya tak langsung berjaga kesihatan. Jauh lebih baik daripada sebelum ini. Dah bantu orang lain yang ada masalah kesihatan untuk jaga kesihatan dengan cara mereka juga dapat pendapatan yang sama kita. Ini satu package yang lengkap lah. Bila kita ada kesihatan, ada keuangan yang baik, saya tak langsung kita ada masa yang quality masa yang sangat baik bersama keluarga dan orang yang tersayang. Kenapa pentingnya Bitwise ni? Kalau tengok sebelah ni, kan ada seorang milioner jutawan hartanah di US. Katanya Bitwise ni sangat penting dalam kita buat suatu benda kerana ia satu tujuan yang menyebabkan kita nak berkorban, nak bersungguh-sungguh, bersusah payah kan untuk capai tujuan tersebut. Dan itu juga yang akan jadi pendorong kita untuk terus istiqamah. Selagi mana tak capai ekonomi yang baik, tak capai kualiti kesihatan yang baik, kita akan sentiasa berusaha supaya kita capai benda ni. Capai kepada kesihatan yang baik, capai keuangan yang baik. Ya, ini Bitwise kita. Kalau dalam bidang psikologi, satu benda besar lagi namanya Grand Why ataupun Ultimate Why. Yang tu kalau orang Islam tak lain tak bukan, kalau dia punya Grand Why yang lagi besar tu ialah mengharapkan redha Allah Ta'ala. Apa yang dia buat ni daripada Bitwise ni ialah satu benda yang akan membawa pada redha Allah Ta'ala dan dia akan masuk syurga. Itu di sisi konteks orang Islam lah. Yang Grand Why. Ya. Okey. Dan yang paling penting ialah pertamanya untuk kita buat bisnes, kita kena ada mindset yang betul. Mindset yang betul. Kalau tak ada mindset yang betul, memang kita susah nak buat bisnes. Kita akan rasa susah. Rasa tak kena, tak jumpa jalan, tak jumpa pertemuan, akan tekan dah setengah jalan, akan turun daripada kereta api Chuang Ho. Sebab mindset kita masih lagi tak betul, tak clear. Pentingnya bila kita nak buat bisnes ni, kita pastikan kita ada satu mindset yang betul. Dengan mindset yang betul ini akan mendorong kita jadi sikap yang betul. Bila sikap yang betul akan mendorong kita bertingkah laku yang betul. Dan bila tingkah laku kita yang betul akan mendorong pada tindakan yang betul. Dan secara langsung kita akan berjaya. So tu kalau tengok boleh ke kalau seseorang itu bila dia nak berjaya tetapi dia tak ada tindakan yang betul. Dia nak duduk diam di rumah saja. Sukar untuk berjaya, sangat sukar untuk berjaya. Kemudian sering ada persepsi yang negatif. Boleh tak dia berjaya? Belum tentu boleh berjaya sebab teori ni telah terbukti pakai kajian, kita tengok ya. Baik, pertamanya ada beberapa kajian yang membuat tentang teori yang pertama, teori triangle of success, segitiga kejayaan. Segitiga kejayaan ni ada 3 benda yang sangat penting. Pertamanya attitudes, sikap, kemudian knowledge, pengetahuan, ilmu, dan yang ketiga skills, kemahiran. Ada 3 perkara ni, insya-Allah kita akan capai kejayaan. 3 perkara ni mungkin tak ada sekarang, tapi dia boleh belajar berperingkat, pergi training, pergi kursus sebagainya. Kita untuk dapatkan 3 perkara ini dan insya-Allah dia sangat bantu kita untuk berjaya. Okay, pertama attitude, sikap kita. Kita mesti ada self motivation. Kadang-kadang yang menjadi masalah ialah diri kita sendiri jadi musuh diri kita sendiri. Kita sendiri yang berfikir negatif. Kita sendiri yang mencipta alasan. Kita sendiri tak mencari jawapan. Itu kan? Kita sendiri yang melemahkan diri kita. Itu yang kita kena elakkan. Kita kena perbaiki. Kita kena bina motivasi sendiri. Kan? Kalau kita sebagai seorang Islam, apa motivasi terbaik kita? Kalau saya lah, motivasi terbaik kita untuk membentuk prinsip dalam minda kita, prinsip yang jelas, yang kuat dan mantap ialah Al-Quran. Quran dan hadis banyak mengajar tentang prinsip-prinsip hidup yang kita kena pegang sungguh-sungguh. Antaranya ialah kalau kita bersangka baik pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan yang baik pada kita. Kalau kita bersangka buruk Allah Ta'ala, maka buruk yang kita dapat. Kita nak mana? Nak baik, nak buruk? Nak baik, kita kena sangka baik. Maka sangka baik ialah bahawa setiap benda yang berlaku pada kita ni ada satu kebaikan yang tersembunyi yang mungkin belum kita jumpa lagi. Okay. Self-confidence, keyakinan sendiri. Kita kena yakin bahawa kita ni, lahirnya kita di dunia ni memang Allah Ta'ala berikan semua peluang yang sama. Semua orang ada peluang untuk berjaya. Sebab bila lahir kita di dunia ni, memang kita dah berjaya dah. Keluar satu alam rahim ke alam dunia. Dan kita kena percaya bahawa kita ni adalah insan yang terpilih. Tambah pula kita orang Islam, memang kita percaya bahawa orang Islam ialah umat yang terpilih di antara umat-umat yang lain. Kemudian kita kena ada integriti. Integriti ni maknanya ketelusan dalam tindakan kita.
kita tidak mengkhianati diri kita sendiri dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain pada kita. Yang keempat, jujur. Jujur pada diri kita sendiri. Kan? Dan jujur juga pada orang lain. Dalam konteks bisnes kita nak cerita contoh Lacto Berry. Kita mesti jujur kita ni guna Lacto Berry. Jangan kita cerita kat Lacto Berry tapi kita sekali pun tak pernah cuba Lacto Berry. Kan? Kena cuba Lacto Berry. Optimis. Kena sentiasa optimis bahawa ada orang perlukan produk kita. Sebab produk kita berkualiti, berfungsi dan berkesan. Jangan kita lemas semangat. Betul ke tak produk kita ni? Kita jadi macam orang yang bersifat pesimis. Kan? Ataupun produk kita ni mahal. Kan? Mana ada orang nak beli. Kan? Itu kita sendiri. Orang lain belum lagi. Orang lain kata kita kata sendiri. Bahkan kita tahu kita kena ada reasoning. Kemahiran sebelah ni. Reasoning. Skill. Belajar. Kenapa? Kena faham. Kenapa produk kita harganya mahal. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan produk yang berkualiti. Produk yang berkualiti melalui proses kajian, pendidikan. Lepas tu nak dapatkan penghilangan yang terbaik. Nak jaga, nak kekalkan kualiti daripada dulu sampai sekarang. Kualiti yang sama. Ada kos dia. Baik. Kemudian contohnya itu contoh. Antusias. Asyik ingin tahu. Nak belajar, bosan ingin tahu. Kalau tak ada sifat ingin tahu, susah nak datang meeting, susah nak datang training. Kooperatif beri kerjasama. Kemudian komitmen. Tunjukkan komitmen kita bahawa kita betul-betul nak. Bila ada peluang, ada training, seminar dibuat, kita ada rasa nak datang. Nak datang lah. Intention tu penting. Kalau tak ada datang dari dalam kita rasa nak hadir, nak pergi training, seminar, macam mana tindakan tu nak ada? Sekurang-kurangnya, datang berdiri kita sendiri, aku nak datang lah, nak pergilah ni. Dapat tak dapat nombor 2. Tiba-tiba masalah kenderaan, itu nombor 2 cerita lah. Yang penting niat tu ada dulu. Dalaman kita ada kemahuan nak pergi belajar. Yang kedua ialah, kriteria kedua ialah knowledge, pengetahuan. Nak berjaya dalam bisnes Syahul khususnya, kena ada pengetahuan, ilmu tentang produk, tentang kesihatan, tentang penyakit, tentang marketing plan. Kita nak belajar malam ni kan, macam mana kiraan dia. Sebab bila kita faham marketing plan, kita tahu bagaimana sistem dalam Syahul ni berfungsi pada kita, betapa adilnya, betapa peluang diberikan sama rata. Kalau saya sebut, dalam bisnes Syahul ni peluang diberikan untuk semua berjaya sama rata. Saya ni sebut, tapi di manakah faktanya, bagaimana nak buktikan bahawa ia sama rata? Sebab semua orang boleh cakap. Dalam semua bisnes sekalipun, semua boleh declare bahawa bisnes mereka adalah bisnes yang beri peluang sama rata. Tapi bila tengok pada sistem pemasaran, baru kita tahu. Kemudian kita kena ada kemahiran juga. Skills. Antaranya kemahiran pengurusan masa. Bagaimana nanti kita akan ada, bila kita buat plan Lacto Berry ni, kita akan ada banyak ahli-ahli baru, sampai 1000 ahli baru. Bagaimana kita nak menguruskan masa untuk membuat aktiviti dengan mereka ni. Kemudian kena ada goal setting. Contohnya, hari ni mesti jumpa seorang. Hari ni esok jumpa seorang. Dalam sebulan berapa orang nak jumpa. Dan kita ada sistem pula. Sistem untuk kita tuliskan matlamat kita ni. Ini nak jumpa bila. Ada schedule, jadual, ada goal setting. Supaya kita berpandu. Kalau tak terpandu, maka tak ada matlamat. Maka susah kita nak pastikan tercapai atau tak tercapai. Kemudian kemahiran komunikasi. Communication. Dia pun kena belajar juga. Belajar juga. Sama ada dengan kita mengikuti, belajar dengan upline kita, ikut duplicate cara dia komunikasi macam mana. Kadang-kadang mungkin kita slow sikit nak capai kepada objektif tu dalam perbualan. Tapi kalau upline kita, dia terus direct kepada objektif. Komunikasi, dengan komunikasi kita boleh kenal kita punya prospek kita macam mana. Jenis macam mana dia ni. Orang yang urgency ke, orang yang negativity ke, kita ada dalam komunikasi. Itu juga nanti kalau siapa yang ikut NLP yang Syah ubat tu pun mungkin akan belajar juga banyak benda di situ. Kemudian interpersonal skills. Tu skill kena belajar juga. Skill bila kita jumpa orang, cerita dengan orang, cara kita berpakaian, penampilan kita, cara kita bercakap, eye contact kita. Banyaklah. Ni semua boleh search lebih lanjut dalam internet. Pokoknya 3 perkara ni ialah asas yang kena ada untuk berjaya. Kalau tak ada salah satu, mustahil akan berjaya. Okey, baik. Kemudian mindset. Mindset kita kena mindset yang betul. Macam mana nak tahu mindset kita mindset yang betul? Ada 2 bentuk mindset. Satu mindset yang cara fikir yang
fix, yang tetap, ataupun panggil jumud, tak bergerak, statik. Yang kedua, cara fikir yang berkembang. Yang berkembang. Macam mana kita nak tentukan kita ni cara fikir yang jumud ke yang statik atau berkembang? Pertama, saya suka tengok pada kita lah sebagai orang Islam kan. Orang mukmin ni, apakah bentuk pemikiran orang mukmin ni? Kalau saya tanya kan, ceramah pula. Orang mukmin ni, dia punya pemikiran dia, mindset dia ialah bersifat growth mindset. Kenapa saya kata macam tu? Sebab dalam Al-Quran banyak sebut tentang ciri-ciri orang mukmin. Dan kalau kita lihat ciri-ciri orang mukmin ni, semuanya menunjukkan growth mindset. Seorang yang bersifat pemikirannya berkembang. Berkembang, sentiasa positif, berkembang. Apa contoh-contohnya? Pertama, melihat cabaran sebagai peluang. Ha, ya. Cabaran ni selalu orang lihat benda negatif kan? Tetapi orang mukmin ni, benda yang tak baik datang pada dia, dia akan lihat sebagai benda yang baik. Itu ajaibnya orang mukmin ni, pemikiran dia. Benda yang tak baik datang padanya, dia lihat satu benda yang baik. Satu benda sebagai peluang. Yang kedua, mengakui dan menerima kelemahan diri. Orang mukmin ni, dia bila dia dekat dengan Tuhan, dia memperhambakan diri dengan Tuhan. Pertama, nombor satu, macam mana nak tahu dia dekat dengan Tuhan? Dia mengakui kelemahan diri dia. Dia mengakui diri dia bersalah. Perasan tak kalau doa Nabi Yunus kan, doa Nabi Yunus. Nabi kan orang yang dekat dengan Tuhan. Apa dia kata dia? Dia kata Bismillahirrahmanirrahim dalam satu doa ayat Al-Quran ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku daripada orang-orang yang zalim. Dia sebut dulu dia ni orang yang zalim, dia mengaku dia buat benda yang tak betul. Jadi memang kena kita seorang orang yang berjaya. Tapi para Nabi berjaya ni, ciri orang berjaya ni. Kan? Sebab tu para Nabi masuk syurga. Kena mengakui kelemahan diri, menerima. Kena admit. Sebab bila kita mengakui, menerima kelemahan diri, maknanya kita dibawa ke orang yang bukan seorang yang ego, seorang yang bongkak, tidak. Ini tanda kita orang yang tawaduk, yang tengah-tengah aja. Ya. Yang tak terlalu meninggi diri. Yang ketiga, belajar memberi dan menerima kritikan membina. Kita kena belajar untuk memberi kritikan membina pada orang lain. Dan juga kita kena belajar menerima kritikan yang membantu untuk kita membina, menjadi kita lebih baik. Sebab itu dalam Quran ada sebut fa aslihu baina akhawaikum, dan saling memperbaikilah antara urusan sama kamu. Kan? Mana saling tegur menegur. Kan? Ni tak kena kat mana kat sini. Dan bila orang tegur kita, kita terima. Kan? Inilah yang berlaku kalau kita nak berjaya, nak tambah baik. Kalau kita contoh bila kita jumpa, kita buat presentation kan, di home meeting kan, contohnya ada upline kita akan tengok kita. Kalau ada apa yang tak kena, mungkin upline kita akan beritahu kita nanti dalam kereta ke, bila jumpa di rumah dia akan beritahu. Saya pun sama juga kan. Saya kalau dulu present dengan sekarang, dulu banyak ada kritikan, ada komen. Saya terima komen dan kritikan itu untuk tambah baik. Supaya akan datang lebih baik penyampaian, insya-Allah. Okey, dan yang sebenarnya sentiasa memperbaiki, meningkatkan keupayaan diri. Orang yang grow mindset ni, dia sentiasa perbaiki, meningkatkan keupayaan diri. Sentiasa cari sesuatu yang boleh bantu untuk meningkatkan keupayaan dia. Dari segi cara penyampaian, dari segi pengetahuan tentang produk, tentang pemasaran, tentang kesihatan. Dan yang seterusnya ialah fokus juga. Orang yang bersifat growth mindset ni, dia hanya fokus pada gerak kerja berbanding dengan hasil dan impak. Fokus macam mana nak buat ni? Kalau jadi macam ni, kalau dia macam lebih preparation, lebih bersedia ke arah dua benda kebarangkalian. Kalau kesannya akan jadi macam ni, apa yang kena buat? Kalau dapat macam ni, apa kena buat? Jadi lebih fokus kepada gerak kerja, strategi kan, berbanding dengan hasil. Sebab hasil dan impak ni sebenarnya kerja Tuhan. Hasil dan impak kerja Tuhan. Buktinya lah, kalau saya tanya kan, dalam 25 Rasul lah, kan banyak 13 Nabi, kita ambil 25 Rasul. 25 Rasul ni semua masuk syurga kan. Tidak ada Nabi yang masuk neraka, semua Nabi masuk syurga. Ada syurga yang khusus untuk para Nabi. Tapi kalau saya tanya kan, di kalangan Nabi ni, semuanya ramai pengikut ke? Adakah semua para Rasul, 25 Rasul ini ramai pengikutnya, beratus-ratus, beribu-ribu? Tak. Bukan semua Rasul ini pengikutnya ratus ribu. Bahkan tak ada yang sampai ratus pun.
Tak ada. Kan? Sebab apa? Sebab Allah SWT melihat kejayaan itu pada manusia berdasarkan usaha dia. Sebab hasil ni kerja Tuhan. Ada orang usaha sikit, hasil dia Tuhan bagi banyak. Kan? Ada orang usaha dia banyak tapi hasil sikit. Ada orang usaha dia banyak, hasil banyak. Itu betul kerja Tuhan belaka. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah boleh rezekikan pada siapa dengan kadar yang disuka. Kan? Tapi kita usaha. Usaha sebaik mungkin sebab kita tak tahu apa hasilnya. Betul tak? Kita tak tahu. Esok lusa apakah hasil yang kita akan dapat. Ini rahsia Allah Ta'ala. Dan kita fokus pada buat sebaik mungkin gerak kerja kita. Kan? Plan nak jumpa siapa esok lusa dan sebagainya. Ini antaranya lah. Banyak lagi yang lain ni. Mungkin kita boleh tengok di, di internet. Kan? Okey, baik. Okay, seterusnya, bagaimana caranya untuk kita menjalankan perniagaan dalam Syahur ni? Ada dua elemen utama yang penting untuk kita menjalankan bisnes Syahur. Pertamanya, minda yang positif. Yang kedua, teknik yang betul. Itu yang penting. Yang saya sebutkan tadi kan, mindset yang betul. Dan dengan mindset itu akan mendorong teknik yang betul. Apa teknik yang betul untuk menjalankan perniagaan Syahur ni? Ada 4 perkara yang kita kena tahu. Pertama, kita ada 4S kan? 4S. Selling, sponsoring, services and sustaining. 4S ni. Pertama, bila kita jumpa orang, kita akan cuba dengan menjual dulu. Jadi konteks menjual kita ni bukanlah terlalu menjual direct hard sell. Kita akan cipta kesedaran dulu tentang kesihatan. Barulah kita cipta tentang produk. Dengan selling itu mungkin ada yang tak akan jadi ahli macam Golden yang kita sebut sebelum ni kan tentang kopi kan. Ada yang nak beli saja, mungkin ada yang tak beli. Dan daripada banyak-banyak yang beli itu mungkin akan jadi ahli. Dan yang akan jadi ahli ni kita namakan sponsoring. Bila dia jadi ahli sponsoring, apa yang kita kena buat? Kita akan servis dia, akan jumpa second time ataupun akan contact dia second time melalui telefon dan sebagainya. Kemudian kita akan sustaining, pastikan dia kekal jadi ahli bukan sekadar setahun, tapi untuk bertahun-tahun berikutnya dengan cara kita buat home meeting, jemput dia, training lah. Mana tahu daripada situ akan lahir leader. Kita bagi ilmu tentang kesihatan, kita bagi kefahaman tentang produk Syahor, dan juga untuk untuk buat bisnes, bila dah kenal leader, kita pula sendiri kena ada ilmu perniagaan. Tahu untuk kira bonus. Sebab orang nak dapat confident tentang bagus tak buat bisnes Syahor ni. Kalau kita sebut bagus, kita kena proofkan dengan cara kiraan dia. Dan kita kena analyse network kita. Siapa yang berpotensi untuk jadi leader, untuk kembangkan lebih besar lagi. Itu penting sebab tu bila kita kena boleh analyse network kita, kenal siapa yang ada potensi jadi leader, kita boleh kembangkan network kita, bawa untuk pada plan Ectoberry ke, plan Greenzy dan sebagainya, dan bimbing network kita. Grup ni kita buat training, kita buat kelas. Okey, baik. Okey, kalau dalam kita punya network ada masalah ahli tak cukup, maka kita kena buat lagi one to one. One to one ni jumpa satu sama satu, jumpa di kedai ke, di rumah dia ke, bersemuka kan, face to face, cerita dekat dia, ataupun yalah pergi jumpa dekat mana-mana tempat, sama ada di bus stop sekolah ke, di kedai ke, pasar raya ke, di restoran ke. Orang baru, nak cari orang baru sebab ahli tak cukup kan, maka kena cari jumpa orang untuk dapatkan ahli yang baru. Kalau ada masalah PV tak cukup, bila kita monitor, tengok dalam sistem kita, masuk dalam login kan, dalam portal Syahor nampak ada PV tak cukup, mungkin ilmu tentang produk dan kesihatan di kalangan ahli kita kurang. Kalau mereka ada ilmu tentang kepentingan mengambil Ectoberry contohnya, nescaya pasti ada repeat order setiap bulan nilai Ectoberry. Mesti tak cukup, ada yang akan ambil 2 kotak. Kemudian dari situ mereka tambah pula ambil linzi, ataupun kopi, ataupun vitakin, ataupun fiber. Sebab mereka ada kesedaran. Kesedaran ni kita yang kena bagi. Kita yang kena ada ilmu dan kita kena sampaikan. Kemudian nak cari leader pula. Leader tak cukup. Bila leader tak cukup, kita analyse, kena pasti minta leader ni buat home meeting di rumah mereka, di tempat mereka, rumah ke, tempat ke, dewan ke, tapi dia yang organize. Sebab kita nak asah bakat dia untuk jadi leader, pemimpin pada grup dia. Supaya grup dia nampak, oh dia ni yang ketua kita yang buat meeting, yang jadi MC-nya, yang presentnya, nampak. Situ langsung kita akan mengasah bakat dia.
Sebab contoh dekat saya percaya yang pernah jadi MC, semua ni ada potensi. Ada potensi untuk jadi leader yang baik, yang hebat. Cuma kena diasah, biasakan. Kali pertama, kali kedua, kadang-kadang kali ke-10 pun masih dikekok. Cumanya cuba belajar, cari lagi skill, insya-Allah. Copy paste je daripada upline, daripada Gold Diamond kita, cuba tengok yang kita sampaikan. Sebab untuk bisnes yang stabil, yang berjaya, mesti ahli, PV dia, leader dia mesti seimbang. Barulah network kita akan kukuh. Ni saya petik daripada slide Gold Diamond kita sebab tu jadi Double Diamond. Okey, baik. Okey. Kedua, untuk jalankan bisnes, betul-betul jalankan bisnes, kalau nak betul-betul nak buat bisnes sampai berjaya, bukan setengah jalan. Semua orang kena baca buku ni. Kena tengok buku ni. Pernah tak kita tengok buku ni? Pernah tak baca buku ni? Rasanya kebanyakan orang tak tengok buku ni. Kalau dulu zaman kita ada file, kita ada panggil apa ni, starter kit. Memang ada buku ni. Tapi bila zaman tak ada starter kit, mungkin ada orang tak tengok dah buku ni. Buku ni sebenarnya dia dalam bentuk apa kita panggil PDF. Yang kita boleh tengok sendiri di mana, tak baca pun. Kena baca. Kena baca. Kena berjaya kena baca. Inilah basic marketing plan prinsip dia ajar jalan ni. Dia cerita lah. Saya kena ajar tuan-tuan pada malam ni sebenarnya. Saya dah baca buku ni dulu. Untuk faham. Kan? Kalau tidak, memang tak faham lah. Company memang dah ajar dah kita. Kita cerita kat orang kan. Company kita telus. Dia cerita marketing plan. Tapi kat mana yang menyatakan tu? Buktinya. Kalau kita cerita mulut kita, tunjuk slide, dia tak solid lagi, tak cukup mantap sebab dia datang pada kita. Bila ada benda ni, bila ada manual ni, dia sebenarnya manual ni, panduan perniagaan Shonho ni, dia satu kewajipan sebenarnya kepada Shonho untuk ada benda ni. Mana-mana syarikat lain pun mesti ada. Cumanya macam mana dia punya sistem tu kita kena pasti. Ada satu benda, keduanya kita baca, kita study. Adakah betul-betul dia fair kepada memberi peluang yang sama rata kepada semua orang. Okey, cuma dalam buku ni sebabkan kita nak tengok pada marketing plan macam mana nak buat plan Dr. Berry ni. Cuba kita tengok dalam buku ni, kita download, kita login kan macam nak beli produk kan, nak beli produk di website, login, pergi dekat bahagian downloads tu, dia klik download tu dia keluar dua section, satu magazine, satu form. Klik dekat form tu, dia akan keluar satu page, adalah buku ni. Jadi dua bahasa, satu buku ni ada dua bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, jangan risaulah. Dua-dua ada dalam tu. Okey, jadi dalam buku ni yang kita wajib tahu ialah tentang pengetahuan asas tentang marketing plan, plan pemasaran Shonho. Macam mana ia berfungsi, syarat-syarat kelayakan dan sebagainya, pengiraan mata, dia semua ada dalam ni. Dalam muka surat 2 sampai 10. Ya, saya tak tunjuk sangatlah, sini sikit je ya. Baik. Okey, pertamanya sebelum nak belajar mengira poin-poin semua tu, kita tahu tak, hafal tak 9 jenis bonus ni? Kalau tak hafal pun, dia ada 3 bahagian kat sini. Dia ada bahagian pertama keuntungan runcit, kedua bonus prestasi, ketiga bonus kepimpinan. Sekurang-kurangnya awal-awal ni kita tahu dah. Keuntungan runcit tahu dah, sasar kan, beza harga ahli dengan harga bukan ahli. Kedua bonus prestasi. Yang ni sangat penting tahu. Supaya kita boleh monitor downline kita. Macam mana nak kira PV kita. Macam mana nak kira gaji kita. Kan? Ni pun tak tahu. Bila sebut berapa kita akan layak. Kalau kita ada 1000 poin, berapa kita akan dapat bonus. Kita pun terkiar-kiar lagi. Terkiar-kiar tak tahu kan. Berapa persen lah. Tanya upline kita contohnya. Padahal dah sebut lah dalam kita punya buku menu tadi. Dah nyatakan dengan jelas. 400, 4%, 800, 8%, 1,600, berapa persen dan sebagainya. Cumanya kita faham tak? Bila tengok nilai PV ni, kita faham tak macam mana cara dia? Okey. Penting sebenarnya untuk kita tentukan. Selalu kan tiap-tiap bulan kan, perasan tak? Kena upline kita akan contact kita tanya. Tak nak beli lagi ke produk, nak cukupkan PV ni, sikit lagi nak cukup PV ni. Kita pun tak faham. Apa benda cukup-cukup PV ni? Kita tak faham. Mana kita tak ada ilmu lagi tentang bonus prestasi ni. Macam mana nak buat bisnes. Jadi bila kita memang niat nak buat bisnes, nombor satu nak kena belajar ialah belajar tahu tentang bonus prestasi ini. Sebab bonus prestasi sangat penting untuk tentu berapa banyak bonus yang kita akan dapat.
daripada kita beli barang downline kita. Contoh kan, downline kita beli kopi. Beli kopi tiba-tiba dia punya PV bulan tu sebelum closing 31-30 bulan, dia punya PV 360. Kita tengok lah, oh 360. Alamak, dia tak cukup pula dia punya PV nak dapat 4%. Bila tak cukup kita nak buat apa? Kita diam ke? Kita pun macam mana? Kalau diam, rugilah downline kita. Kita pun rugi juga kan. Maka kita contact dia, kata, puan sikit lagi nak cukup 400 untuk dapat 4% bonus. Kalau puan cukup beli kopi sekotak lagi ke, ataupun beli kopi 2 kotak lagi ke, cukuplah dapat, boleh layaklah dapat 4%. Dapatlah rebate RM16 contohnya. Gitu. Oh, dapat itu ya. Okey. Encourage, tengok, kita monitor kalau kita. Oh, dia 1,000. Kalau saya katakan ada downline kita kata, saya PV bulan ni 1,000. Berapa bonus saya dapat? Oh, 1,000. 1,000 duduk di mana? Kalau dia punya PV dia 1,000 duduk di mana? Di 800 ke 1,600? Dia akan duduk di 800. Dalam buku kita dia tunjuk detail sikit. Maksud begini, kalau minimum untuk dapat bonus prestasi ialah 400, ya. Minimum untuk dapat bonus prestasi ialah 400. Bila kita capai 400, kita layak dapat 4%. Antara 400 sampai 799 PV. Antara 400 sampai 799 PV-nya 4%. Jadi antara 800 sampai 1,599, 8%. Kalau nampak sikit-sikit lagi nak capai border yang atas tu, cubalah bantu dia, konsak dalam kita, berilah, tambah sikit lagi supaya dapat lebih sikit lagi. Beza di antara 8 dengan 12, beza 12 dengan 16 pun beza kan. Cuba kita bagi faham dia supaya dia guna produk tu nampak rebate tu besar pada dia lah. Makin banyak dia guna, makin besar rebate. Penting untuk kita faham, untuk kita monitor downline kita yang mana ada potensi untuk dapat lebih besar bonus. Okey, baik. Contoh sebelah ni, contoh dalam buku kita, buku tadi. Andaikan anda dengan downline masing-masing dapat 1,000. Kita pun beli 1,000 PV bulan tu, downline kita pun beli 1,000 PV. So macam mana cara kita nak tengok bonus prestasi ni? Okay, kalau kita nak kira bonus prestasi kita tengok kita kena kira total kita dengan downline kita. Jadi 1,000 campur 1,000, 2,000. Maka 2,000 total ni kat mana kalau dekat bonus dia 2,000? Maka dia duduk dekat 1,600 sebab dia tak capai 3,200. Tak layak dapat 16. Dia layak dapat 12 saja. Maka 12%. So kira 12% daripada 2,000. Kemudian tolak pula dengan downline kita punya. So downline kita pun beli, dia pun dah ada bonus juga. Okay, downline kita punya 1,000. 1,000. Jadi 1,000 duduk dekat border 800, 8%. So bonus yang kita punya yang 12% tadi, hasil tambah 2 kita dengan downline, tolak pula dengan downline punya 8%, 120, tolak 40, bahagian 40 ni bahagian downline kita, maka kita dapat 160. Kalau kita kira apa, tolak pula tambah 120 tambah 40, maaf, tolak pula 120 tambah 40, kita dapat 100, 160. Kalau downline kita dapatlah bahagian dia kan, 8% daripada 1,000. Kita kira kalkulator. Ya, okey, contoh. Ini basic lah untuk kita belajar kira, starting untuk pemula. Ni kalau kita saja dapat 1,000, 8%. Ni kiraan kalau dapat 2,000, 12%. Bolehlah belajar untuk tekan kalkulator. Dapat betul tak kita kira macam mana kan? Dapat tak jawapan 240? Ni basic. Okay. Kemudian kalau kita dah berjaya untuk monitor kumpulan kita sampailah dapat 13,000, maka bila dapat 13,000 ni, minimum 13,000, maka layak kita dapat 28%. Bila sebut sasa banyak sangat ni. Bila sebut 28%, maknanya kita dah boleh layak dah untuk masuk satu bonus lagi, bonus kepimpinan. Cuma kita tengok apakah kriteria syarat asas kelayakan bonus kepimpinan. Baik, pertama, untuk dapat bonus kepimpinan, kita mesti jadi pengedar elit. Apa maksud pengedar elit ni? Pengedar elit ni ialah seseorang yang mana dia ada personal sale ataupun jualan individu yang mencapai 28%.
ataupun minimum 13,000 mata. Lebih tak apa. Bila dapat 3%, bila dia 28%, maknanya dia dah layak untuk jadi pengedar elit. Dia sendiri ni tak termasuk downline. Kalau dia memang tak ada downline kan, dia seorang yang kerja membeli banyak kan, dia layak lah. Atau yang kedua, kalau tak ada yang pertama, yang kedua dia ada satu kumpulan sponsor penaja di bawah dia yang capai 13,000. Dia ada downline dia. Downline dia ni boleh capai 13,000. Mungkin downline dia ada 5 orang bawah dia ke. Total belian tu, total bonus, total PV group tu dapat 13,000. Okey, satu. Yang kedua juga, untuk syarat kedua lagi dalam masa yang sama, dia sendiri, individu tu sendiri mesti mencapai 6,500 mata sekurang-kurangnya atau lebih. Itu memang syarat dia. Syarat yang ditetapkan oleh company Shang Ho. Kalau tidak, susah nak dapat, dia tak dapat, jadi tak layak dia pengedar elit. Atau kalau tak boleh syarat kedua, yang ketiga. Yang ketiga, dia ada 2 kumpulan di bawahnya, downline, yang mana dua-dua kumpulan itu mencapai bonus prestasi 28%. Dia tak capai tapi downline dia ada. Contoh begini, sebelahnya. Jadi yang A ni syarat yang pertama, iaitu dia seorang saja dapat 13,000 28%. Kalau tak dapat yang pertama, yang sebelah ni, yang kedua, dia ada satu kumpulan bawah dia yang dapat 28%. Tapi syarat dia mesti minimum 6,500. Dia ada satu downline. Yang ketiga, dia tak ada PB pun. Dia mungkin belum mampu lagi untuk beli produk sebagainya. Tetapi dia ada 2 grup sponsoring dia yang mencapai bonus tertinggi 28%. Ni cara-cara untuk menjadi vice manager. Bila jadi vice manager ni, maknanya dah nampak dah peluang untuk jadi seterusnya, iaitu jadi senior ke special sebagainya. Ini contoh kiraan. Contohnya yang pertama, katakan dia 4,000 mata. Tetapi dia ada 2 downline bawah dia yang boleh capai 28%. Okey, kalau 4,000 ni berapa persen agaknya 4,000 ni? 4,000 ni duduk lagi di border ni. 16%, ya, 16%. Sebab kalau dapat yang 20% mesti 5,200 minimum. Jadi tak lepas dia 4,000. 12%. Okey, baik. Jadi nak kira dia punya PV dia ialah bonus kepimpinan satu elit VM. Nak kira bonus ialah pertama, dia kena tambah semua ni dulu. 4,000 tambah 15,000 tambah 13,000. Kemudian tolak 13,000. Okay, kenapa tolak 13,000? Tolak 13,000 sebab dia ni tak cukup 13. Dia tolak 13,000. Kemudian didarabkan dengan 6.7%, iaitu bonus satu elit, bonus pertama kepimpinan. Maka dia akan dapat 1,273. Kes kedua pula ialah kes di mana dia capai 28% dan downline dia pun ada dua-dua capai 28%. Maka dalam kiraan ni, kita tak mengambil kiraan dia 14,000. Kita hanya mengambil kira downline dia 15 dengan 13. Tapi tak perlu tolak. Pasal tak? Yang ni tolak. Yang ni tak perlu tolak. Kenapa yang ni tak perlu tolak? Sebab kita sendiri dah cukup 8%. Maka tak perlu tolak bahagian 13,000 tu. Maka didarat dengan 6.7%. Maka dapatlah 1,876. Nampak tak beza? 1,876 dengan 1,002. Beza 600 tu. Beza sangat besar. Rugi kalau kita tak ambil peluang ni untuk kita sama-sama menjadi seperti downline kita. Sebab tu nampak apa yang kita nampak dalam bisnes ni. Nampak tak, kita bantu downline kita tak rugi. Yang sama kita berjaya dan kita nak downline kita berjaya macam kita. Okey. Sekarang kita tengok plan Lactoberry. Jom kita kira macam mana dengan Lactoberry ni boleh mampu untuk jana pendapatan yang hebat. Baik. Contoh yang pertama. Pada bulan pertama kita cari 13 orang baru. Bulan pertama cari 13 orang baru dan 13 orang baru ini beli sekotak Lactoberry, maka jumlah PV yang kita akan dapat 728 PV. Dan tambah pula dengan 56 PV kita sendiri beli satu kotak pada bulan pertama, maka total bulan pertama ini 784 PV. Total PV kumpulan kita lah, termasuk 13 dia beli sekotak-sekotak. Maka berapakah pendapatan yang kita akan dapat untuk bulan pertama? Untuk bulan pertama kita dah hanya dapat bonus prestasi, iaitu 784 PV.
784 PV duduk di mana? Kalau tengok dalam chart tadi, duduk di bahagian 4% sebab dia tak capai 800, maka dapat 4% saja. Maka jumlah akan dapat ringgit Malaysia RM31.36 bulan pertama. Okey, bulan kedua pula, masuk bulan kedua, 13 orang baru tadi ni mencari mencari 13 orang setiap orang. Tadi bulan pertama kita cari 13 orang, kita seorang cari 13 orang. Bulan kedua, orang bulan pertama tadi, line pertama dia buat benda yang sama kita buat. Setiap 13 orang ini setiap 13 orang ini tadi cari 13 orang. 13 orang bulan pertama cari 13 orang baru, maka untuk bulan kedua kita akan dapat 169 orang baru. Yang mana 169 orang baru ni beli sekotak lactoberry, sekotak saja 56 PV, maka kita akan dapat 9,464 PV. Maka berapa jumlah total PV group kita dalam bulan kedua? Baik, PV orang baru tadi 9,464 tambah dengan PV line pertama kita tadi 728, ya. Dan tambah dengan PV kita pula beli lactoberry bulan kedua 56 PV. Maka jumlah PV group pada bulan kedua ialah 10,248 PV. Maka pendapatan kita boleh kira ialah bonus prestasi kita 10,248 PV darab dengan 24. Sebab dia masih lagi tak capai 28, tak cukup 13, maka dia di dalam julat 8,800 lagi. Okey, maka kita ambil 24%, maka dia akan dapat RM2,459.52. Ini bonus untuk grup dia. Jadi dia kena tolak pula nak bagi pada downline dia. Apa downline dia akan dapat? Downline dia akan dapat yang bulan pertama kita dapat tadi. Setiap orang dari yang line pertama kita 13 orang tadi ni, pada bulan kedua dia akan dapat macam bulan pertama kita. Pasal tak 13 orang yang line pertama kita, bila bulan kedua dia akan dapat macam yang kita dapat bulan pertama. Sebab bila bulan kedua downline kita akan buat macam bulan pertama kita, maka dia akan dapat RM31.36. Maka setiap orang RM31.36 kali dengan 13 setiap orang dapat, maka semuanya RM407.68. Maka jumlah bonus besar tadi grup kita RM2,459 ni tolak dengan pendapatan downline kita RM407.68. Maka jumlah bersih yang kita dapat ialah RM2,051.84. Kalau orang tanya di mana datang RM407.68 ni, datang daripada RM31.36 pendapatan pertama mereka lah, dikali dengan 13 orang bawah kita. Ini pendapatan bulan pertama kita RM2,000 lebih. Bulan kedua kita RM2,000 lebih. Bulan pertama RM31, bulan kedua RM2,000 lebih RM51. Okey. Bagaimana bulan ketiga pula? Okey. Bulan ketiga, line bulan kedua tadi ni 169 orang baru bulan kedua tadi, masuk bulan ketiga, dia buat benda yang sama juga. Setiap orang dalam 169 orang baru itu tadi, dia cari 13 orang juga. Maka berapa jumlah ahli baru dalam bulan ketiga? Kita akan dapat 2,197 orang baru dalam bulan ketiga yang akan beli sekotak lactoberry 56 PV. Maka jumlah PV daripada orang baru saja 123,032 PV. Banyak. Jadi itu baru PV orang baru. Bagaimana PV jumlah dengan PV lapisan kedua dengan lapisan pertama, line pertama dengan line kedua. Okey, kita jumlahkan semua sekali. 123,032 PV daripada orang baru tambah 9,464 PV daripada layer yang kedua, line kedua. Kemudian 728 PV line pertama dan PV kita sendiri 56 PV. Maka jumlah semua PV kita, grup besar kita ni ialah 133,280 PV. Jumlah PV ni macam PV diamond dah bulan ketiga. Okay, kalau tengok gambar sebelah ni, ni ialah ni satu line ni. Satu line ni, satu line ni dia ada 10,248 PV. Cuba bayangkan ada 13. Kalilah 10,248 kali 13.
Sebab setiap 13 ni akan berkembang banyak bawah ni. 13 banyak, 169 berkembang banyak-banyak lagi. Cuma saya tak buat yang bunga matahari tu sebab faktor ruang yang sempit. Kalau orang tengok slide ni pakai telefon lagilah kesian. Kalau pakai komputer lagi. Kalau pakai TV besar tu lagi nampak. Jadi kita nak bagi mudah macam ni. Jadi dia akan memanjang, melebar. Cuma kita set shortcut akan melebar ni buat macam tu. Bulatan pertama, line pertama 13 orang. Bulatan kedua, line kedua 169 orang. Bulatan ketiga, line ketiga 2,197 orang baru. Okey, baik. Itu jumlah PV. Cara kira pendapatan pula, pertama kita kira bonus prestasi dulu. Bonus prestasi 1,333 280,000, 1,000 pula dah, 133,280 PV kali dengan 28%. Maka kita akan dapat ringgit Malaysia RM37,318.40. Baik, kenapa kali 28%? Sebab dalam kita punya downline ni tidak ada lagi siapa-siapa yang dapat 13,000. Tidak ada siapa-siapa lagi yang dapat 13,000 28%. Maka kita kalikan dengan semua sekali. Jumlah semua sekali. 28%. Jumlah semua PV group lah. Dapat 37,318. Kemudian tolak dengan, kenapa kena tolak? Sebab dalam jumlah ni, jumlah besar ni ada gaji direct downline kita yang kena tolak bagi kat mereka, hasil usaha mereka. Tolak dengan RM31,973.76. Baik, soalannya daripada mana datang 31,000 ni? Baik, 31,000 ni datang daripada jumlah pendapatan 13 line pertama kita. Sebab 13 line pertama kita ni pada bulan ketiga ini dia dah mendapat pendapatan seperti bulan kedua kita. Pendapatan kita bulan ketiga, pendapatan mereka di bulan ketiga seperti pendapatan kita di bulan kedua. Sebab kita dapat pendapatan kita sendiri di bulan ketiga. Manakala downline kita dia akan dapat pendapatan seperti bulan kedua. Berapa bulan kedua kita? Okey, bulan kedua kita tengok sini kita dapat RM2,551. Belum juta-juta dah sasut dah. Bulan kedua kita dapat RM20,051. Bulan ketiga downline kita first line ni dia akan dapat macam kita bulan 2 tadi kali dengan 13 lah, 245952 kali dengan 13. Kali dengan 13 maka dapat jumlah 31,000. Maka total bonus bersih yang kita dapat selepas penolakan pada mereka, ini company buat siap-siap. Kita tak perlu tolak. Kita tak perlulah kira nak transfer tak. Ini semua sistem dah siap-siap kira. Cuma bila kita kira macam ni, kita nampak bahawa kita tak ambil bagi orang. Betul tak? Penat lelah mereka, usaha mereka dapat. Kita tak sayang ke tak ada. Kan? Tak ada. Okay. Kita jelas tunjuk kiraannya. Okay. Kemudian kita akan dapat bonus prestasi 5,344. Bonus prestasi sahaja bulan ketiga. Kemudian tak masuk ke bonus kepimpinan. Bonus kepimpinan pula. Okay, total PV group kita tadi berapa? Daripada line pertama sampai line kedua. Kan? Sampai kita sekali dapat 133,280 PV ni tadi. Tolak dengan 13,000 PV. Baik, kenapa tolak 13,000 PV? Sebab kita punya PV pun, kita hanya 56 PV saja. Kita beli sekotak. Anda kata kalau kita memang cukup personal sales kita, ada line-line kecil-kecil kita, cukup 13,000, tak perlu tolak. Tapi sebabkan kita tak cukup syarat, kita bukan full entitlement, maka kita kena tolak. Tolak 1,300 untuk upline kita. Untuk upline kita. Jadi PV kita ni, kita kira 67% ni, berdasarkan pembentukan secara dummy. Sebab jumlah ni jumlah yang kumulatif, tidak ada orang yang qualified, maka kita susunkan dalam sistem, akan susunkan berdasarkan dummy. So, dummy ni maknanya apa ya? Pembentukan yang dibuat dalam sistem, bukan berdasarkan orang yang tu, tapi memang dikira berdasarkan matematik lah. Bagi cukup 13,000. Dapat bentuk berapa grup situ, dapat bentuk dalam banyak grup juga. Okey, maka kita akan darab dengan 6.7%. Maka kita akan dapat RM8,058.76. Cara kira senang je sebenarnya. Kita kira PV sebelum ni, tambah PV ingat baru, dapat total besar. Kemudian tolak dengan 13,000 dan kalikan dengan 6.7%. 6%. Sebab kita tidak ada lagi elite lain. Kita saja yang ada bonus yang
capai 28%. Maka tak layak dapat yang 4% tak dapat. Tak layak lagi. Bulan ketiga ni. Okey, jadi dah kira bonus prestasi 5,000 lebih, bonus kepimpinan 8,000 lebih, maka tambah kedua-duanya, kita akan dapat pendapatan bersih untuk kita sahaja ialah 13,403 untuk bulan ketiga. Bulan ketiga. Nampak tak bulan 3 pula 13,000. Nak ke tak nak? Kan? Okey, baik. Masuk bulan keempat, kita makin berkembang. Ya. Line ketiga kita tadi yang 200 satu lagi. 2,197 orang baru bulan ketiga tadi. Masuk bulan keempat, dia tiru cara kita. Dia cari 13 orang setiap 2,197 tadi. Maka apa yang akan dapat? Untuk bulan keempat, kita akan dapat 28,561 orang baru yang beli satu kotak Lactoberry 56 PV. Maka jumlah PV yang kita dapat daripada orang baru sahaja 1,599,416 PV. Dah main juta dah PV. Lepas tu, ni baru orang baru. Kena nak kira total semua sekali PV grup besar kita ni. Jadi PV grup baru orang baru tadi tambah dengan PV line ketiga, iaitu 123,032 tadi, yang line ketiga ni kan. 1, 3 ni PV dia line ketiga ni. Okey. Dan tambah PV line kedua 9,464 ya, yang kedua ni. Dan tambah pula 728 PV line pertama dan tambah PV kita 56, maka jumlah PV besar ialah 1,732,696 PV. Jumlah PV ni setara dengan jumlah PV Gold Diamond. Masya Allah, bulan keempat dah dapat PV Gold Diamond. Macam mana tu? Kan? PV Okay, Gold baik. Diamond, kita pun dah Gold Diamond. Dia Bulan pun ni. Gold Diamond dah. Bulan ni Gold Diamond terus 4 bulan. Cepat sungguh lah Gold Diamond 4 bulan ni. Kan? So benda ni, konsep ni betul. Jadi apa yang kita perlu hanyalah bagi effort dan buat. Ini teori ni memang satu kalkulasi yang sangat transparent. So maksudnya boleh dapat lah kalau buat. Betul. Apa yang Gula cakap tu memang sangat betul. Sebab kita boleh kira sendiri. Sebab bayangkan setengah ni kalau tanya sahabat, cuba tanya kawan-kawan kita yang ada buat bisnes lain. Cuba suruh mereka tunjukkan jalan pengiraan marketing plan mereka. Boleh tak kira macam ni? Mungkin ada tak dapat kira pun. Kan? Kalau boleh kira pun tak adil pula. Macam-macam lah. Tak nak macam-macam benda yang akan berlaku kan. Cuba minta. Sebab kita memang telus. Memang telus. Semua orang ada peluang sama rata untuk berjaya. Baik. Yang kedua, macam mana kita nak tahu? Kadang-kadang susah nak kira kan. Takkanlah kita tiap-tiap bulan, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kita nak buat carta matahari tu, kira-kira. Saya nak tunjuk mana kertas kita. Hilang dah kertas tu. Siapa yang belajar kira-kira, dia tahulah. Orang yang tak belajar kira-kira, dia tak buat benda ni. Belajar kira-kira macam ni. Ni belajar matematik. Sean Ho. Orang nak buat bisnes, dia tak boleh lari. Kena belajar kira ni. Supaya dia sendiri tahu cara nak kira. Cumanya cara nak kira ni, kita macam mana nak tengok line kedua, line tiga kita. Kita boleh belajar dengan melihat cara dalam kita punya portal website Sean Ho tu. Bila kita buka kan, kita faham tak? Nampak nombor tepi 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2 banyak tu, apa dia maksud dia. Itu kita kena belajar. Situ pun kita boleh faham orang line pertama, line kedua, siapa line pertama kita. So dah banyak, so dah jadi 169 orang. Dah jadi 2,107 orang. Macam mana kita nak baca, nak monitor ni? Kalau tak faham ni kan, sistem dah susun siap-siap dah ni. Tinggal kita nak faham je, nak faham sistem macam mana berfungsi. Macam mana dia boleh bantu kita. Tak perlulah kita buat gambar bulat-bulat. Buat gambar bulat-bulat ni nak belajar kira je. Kena belajar kira. Supaya kita boleh kira dengan sistem. Nampak ni tolak PV ni berapa. Kita boleh kira pula. Ya. Okey. Sama cerita tadi ni. Sikit lagi. Ya. Okey. PV Gold Diamond. Okey. Pertama nak kira bonus prestasi. Okey, baik. Untuk kira bonus prestasi, memandangkan semua line pertama kita dah jadi diamond kan. Jadi so kita tak boleh ambil dah. Kita hanya kira PV tu PV kita saja. Sekotak PV kita beli kan sebab kita sekarang tengah cerita plan Lactoberry. Sekotak Lactoberry je kita ada 56 PV. Darab dengan 28%, maka kita akan dapat RM15.68.
Cumanya besar kat bonus kepimpinan. Pertama, bonus kepimpinan kita, line pertama kita semua dah diamond dah. 13 diamond. Nampak tak? Kita ni bukan nak berjaya seorang-seorang. Bahkan kita bantu dalam kita jadi diamond pula. Bantu untuk berjaya sama macam kita. Tolong pula. Hai, kalau boleh kak, boleh kak pula. Boleh ke kita nak berjaya dapat gold diamond tanpa kita bantu downline kita jadi diamond? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena bantu juga. Ini bagusnya marketing plan Shang Ho. Ya, nanti saya akan cerita di hujung nanti. Kelebihan bisnes Shang Ho ni apa dia? Okey. Line pertama kita kira bonus kepimpinan sekarang ni. Kita ada 13 orang line pertama kita. Dan 13 tu semua jadi diamond. Kali dengan 13,000. Maka kita akan dapat 169,000. Tambah dengan 56 PV kita. Dan tolak dengan 13,000. Disebabkan kita sendiri pun tak cukup 13, maka kita tolak lah. Kalau kita ada personal line kecil lain yang mencukupkan 13,000, maka tak perlu tolak. Tapi sebabkan kita tak cukup tak cukup kelayakan 13,000 tu, maka kena tolak lah 13,000 untuk bagi untuk upline kita. Kemudian kali dengan 6.7%. Sebab first layer 6.7%. Maka kita akan dapat untuk first line 156,056 PV darat dengan 6.7%. 156,056 PV darab dengan 60%. Maka untuk first line kita akan dapat RM10,455 75 sen lah. Ya, 75 sen. Itu first line. Second line pula, daripada second line sampai bawah. Second line sampai bawah. Sebab apa sampai bawah? Sebab kita dah ada 13 diamond. Kita ada 13 elite. Sekejap guna air. Bismillah. Minum air anak pula. Okey, baik. Okey, tak apa. Sebab kita dah ada 13 diamond kan, maknanya kita ada 13 elite. Kita dah layak untuk dapat sampai bonus 0.7% gold diamond ni. Nampak tak banyak. Jadi kita dah layak dapat 4.0, 2.7, semua ni 1.3, 0.7, 0.7. Jumlah semua ni adalah 10.1%. 10.1% daripada jumlah semua PV daripada second line sampai bawah. Maka kita akan dapat RM157,000 Malaysia, RM927.64. Dah 6 angka dah figure sini pendapatan kita. Baru second line. Jadi kita tambah pendapatan bersih kita macam nak kira. Yang income first line, kiraan daripada first line, tambah kiraan yang second line. Ni second line, first line, tambah dengan bonus prestasi kita. Maka jumlah pendapatan bersih yang kita boleh dapat pada bulan keempat ialah RM168,399.7 sen. Kalau kita buat betul-betul ikut teori ni, sen-sen 7 sen pun akan dapat juga. Dia akan bagi 7 sen sekalipun. Ya, macam mana buat keluar tu, dan kira lah kena genapkan lah. Nak katanya begitu. Kita dapat solid. Baik. Jadi untuk bulan keempat kita dah dapat lebih kurang 6 angka. Jadi saya tak kira dah ke bulan kelima sebab bulan keempat pun dah cukup dah. Nak ke bulan kelima lagi pening. Kan? Tuan-tuan bayangkan. Daripada kita seorang ada 13 kan. Kita berkembang. Kita boleh lebih lagi bulan kelima ke enam. Kalau kita repeat sistem yang sama, kita monitor, jaga betul-betul, kita boleh dapat. Cumanya dia tidak semudah itu. Kalau kita tidak ada mindset yang betul, kita pun tak faham, kita tidak ada attitude yang betul, kita tidak ada tindakan yang betul. Kita nak berjaya bisnes tapi kita tak pergi training. Kita tak pernah pun tengok Wisma Shang Ho. Tak pernah belajar kira-kira. Saya belajar kira-kira marketing ni bukan baru seminggu dua. 5 tahun sudah pun dah belajar kira-kira kat kampung, kat rumah Godaiman kita. Dah lama dah belajar kira ni, dah tahu kira dah. Tak belajar lagi kan, belajar kira untuk kira sampai. Dulu belajar kira basic je, tak sampai pun Godaiman. Tak belajar. Jadi kemudian pergi Shang Ho. Dulu dah 5 tahun sudah pernah pergi Shang Ho dah. Bukan baru je pergi Shang Ho. Dulu sebelum zaman PKP lama pergi. Duduk di Kuantan. Kan? Hampir setiap bulan datang. Bila ada program, semua datang. Training datang. Sebab nak belajar. Nak buat bisnes.
Tapi bila kita sendiri kan, kita sendiri nak buat bisnes, kita tahu dah kita punya macam mana perjalanan kita ke arah nak buat bisnes Shonghu. Apatah lagi downline-downline kita pun kita faham bahawa kalau kita pun agak sukar, kita tak berapa mudah. Apatah lagi downline kita, kalau dapat rezeki yang mudahlah. Kalau rezeki yang sama macam kita, susahlah. Bergantung. Tapi bila kita faham perjalanan kita, maka kita akan faham downline-downline kita macam mana. Dan kita pun kena bantu dia orang untuk faham macam kita. Susah macam mana pun kita bantulah. Sebab kita nampak peluang, nampak potensi dia orang, maka kita bantu dia orang untuk kembangkan network berjaya. Okey, baik. Untuk berjaya dalam bisnes ni, dia punya resepi dia 3 perkara ni. Pertama, minat yang mendalam. Love what you do. Mesti minat. Macam saya minat dengan Shonghu. Sebab apa? Dia punya produk dia sangat bagus. Sangat berkualiti. Produk dia sendiri. Dia ada research dia. Dia ada proof by evidence. Bukti-bukti kajian. Lagilah saya sukanya. Benda-benda berkaitan kesihatan yang perlu dalam kehidupan. Sebab saya pun ada masalah kesihatan. Ahli keluarga dan sebagainya. Maka minat mendalam untuk belajar, kaji. Kita macam mana? Apa minat tuan-tuan? Tuan-tuan masih minat mendalam tak? Kenapa berada dalam Shonghu ni? Sebab apa? Yang kedua, nak berjaya dalam bisnes Shonghu ni, jangan putus asa. Don't just give up. Mesti teguh, kuat semangat. Kan? Walau apa pun dugaan mendatang, kan? Duit tak ada, susah, tak ada transport kenderaan. Memang kadang-kadang kita rasa down. Tapi jangan turun daripada kereta api Shonghu. Jangan putus asa. Bagi masa untuk berfikir, cari jalan keluar. Macam mana nak atasi masalah ni? Cuba berbincang dengan upline kita. Berbincang dengan upline kita. Sebab kita dapat tahu mungkin upline kita jauh lebih melalui ranjau-ranjau untuk jadi Godaian, lebih banyak pengalaman. Mungkin minta dia share, tanya. Dari situ kita nampak apakah adjustment kita boleh buat untuk bantu kita berjaya dalam bisnes. Cuma jangan putus asa. Pasti ada jalan keluar. Orang yang tetap pendirian, orang yang nak berada di jalan yang betul, akan dibuka jalan keluar dia. Selagi mana dia kekal lah, tak putus asa. Jangan putus asa. Sebab kita dah nampak benda yang betul. Sistem pemasaran yang betul. Produk pun yang betul. Yang terbaik. Dan yang ketiga ialah persistence. Iaitu dalam bahasa Melayu panggil istiqomah. Ketekunan. Buat benda ni jangan berhenti sekejap ada, kejap tak ada. Hari-hari kena buat. Jangan minggu ni hari ni cari seorang, esok lusa tulat tak ada senyap, tak ada cari seorang, satu nama pun tak ada, tak kontak pun. Dia tak istiqomah lah. Sekurang-kurangnya tanya, hari ni dah cari seorang belum? Siapa ada nama tak? Ada nombor telefon tak yang kita nak kontak, yang nak cerita? Ada. Okey, ada tulis nama. Buat list. Esok pula, hari ni siapa pula nama nak bubuh? Kita ada list kan? List kan 30 contohnya cari. Sebenarnya kita fikir buat satu step. Kalau tak start satu step, dia belum jadi step yang kedua. Kan? Nak capai tangga kejayaan tu, dia tangga-tangga dia. Kalau kita nak tunggu ada semua boleh berlari-lari naik atas, mustahil. Kan? Kita kena mulakan langkah pertama dulu. Jangan tunggulah ada kekuatan sikit nak berlari tu ke atas. Bila kekuatan tu akan datang? Mesti mula langkah pertama. Mana tahu dengan langkah pertama kita akan ada kekuatan untuk terus naik laju. Ataupun terus naik 5 langkah. Dengan ada langkah pertama boleh naik 5 langkah. Bila naik 5 langkah, langkah kelima, tahu lagi jalan. Boleh naik lagi 10-20 langkah. Contohnya begitu. Dan nak sampai kepada kejayaan. Pokoknya 3 resepi ni, pertama mesti ada minat. Suka kan apa yang kita buat. Keduanya jangan putus asa. Don't give up. Tetap teguh dalam kereta api Shonghu. Yang ketiga istiqomah buat. 4S tadi tu. 4 yang kita sebut. Istiqomah buat. InsyaAllah akan berjaya. Okey, ini kelebihan perniagaan Shonghu. Pertama, kita tak perlu melabur pun. Contoh yang baru start ni kan, nak buat bisnes ni, tak perlu ada nak melabur dalam 3, 4, 5 kotak, tak perlu. Kalau tak ada pun boleh start. Kalau ada sekotak pun boleh start. Tak perlulah invest banyak, tak perlu. Kalau kita tak ada duit, ada duit tu lain macam lah. Kalau orang yang ada simpanan tu lain macam. Tapi yang kita ni yang baru nak start B40 ke, orang baru nak cari pendapatan, sangat baik lah. Sangat baik. Yang kedua, tak perlu simpan stok. Tadi tak perlu melabur kan, tak perlu invest segala macam. Ni tak perlu simpan stok pun kat rumah. Cukuplah kalau kita buat satu, orang nak order, nak beli, kita order kan. Kita pergi HQ ataupun kita order, minta bantuan upline kita untuk postkan, ada courier free begitu. Kalau kita ada, memang kita rasa dah ada selesa, so dah masuk bulan kedua nak menyimpan sikit stok untuk mudahkan kita beraktiviti.
nak jumpa 169 orang, nak handle, nak monitor, kita boleh standby, bantu downline kita untuk dapatkan stok. Mungkin dalam kita duduk jauh daripada HQ sebagainya. Kan? Okay. Kita sikit-sikit sikit-sikit kita boleh naik lebih berkembang. Okay. Yang ketiga, kelebihan bisnes Shang Ho ni membantu diri sendiri dan orang lain. Nampak tak? Memang betul. Bisnes Shang Ho ni kita nak berjaya, nak bantu diri kita berjaya, dapat income lebih. Kita dalam masa yang sama, kita bantu orang lain. Tak boleh tak bantu orang lain. Memang sistemnya begitu. Dia dah buat macam tu. Nampak tak? Jadi jangan risau. Bila kita berada dalam Shang Ho ni, nampak apa yang kita berjaya, kita pun akan dibimbing untuk berjaya. Asalkan kita ada mindset yang betul. Kalau duduk rumah goyang kaki takkan berjaya. Sebab dia kena ada resepi dia tadi. Mindset yang betul, tindakan yang betul, beri komitmen, buat 4S tu tadi, kan? InsyaAllah akan berjaya. Yang keempat, kelebihan bisnes Shang Ho ni, semua orang ada peluang yang sama. Orang yang baru masuk hari ni boleh kerja orang yang masuk tahun lepas. Gitu cerita dia. Orang yang baru join hari ni boleh potong orang 5 tahun lepas. Boleh. Banyak dah bukti ada dalam kita punya keluarga Shang Ho besar ni berlaku macam tu. Kalau asalkan kita nak mengubah diri kita, mengubah keuangan kita nak ke arah lebih baik, kesihatan lebih baik, ekonomi yang lebih baik, insya-Allah kita usaha lebih, kita akan dapat lebih. Cubalah, hasilnya serah pada Allah Taala. Dan yang kelima ialah perkembangan yang tidak terhad. Tak terhad. Tadi saya tunjuk sampai bulan keempat aja. Tak larang nak kira dah bulan ke-5, ke-6, ke-12. Kalau tuan-tuan perempuan larat kira sampai bulan ke-12, hujung tahun kira lah. Kan? Kira memang seronok kira. Tapi nak buat tu tuan-tuan perempuan perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk monitor, untuk kena pasti leader yang mana leader berpotensi, nak train, nak bagi mereka faham sama macam kita faham. Macam mana kita termotivasi, faham produk, tahu tentang kesihatan, kepentingan kesihatan, tahu tentang kepentingan Lactoberry. Macam tu juga kita kena deliver energy, same energy kena deliver pada downline kita. 3-13 tu. Mula dengan satu persatu. Mula seorang ni, okay, nampak seorang yang dah positif, okay, bagi dia ruang masa sikit untuk dia respon, untuk dia atur penyumpaan, meeting ke, home session ke. Yang kedua pula, kita manage lah macam mana. Baru kita nampak betapa kita boleh berkembang. Bila satu-satu berkembang, insya-Allah. Sebab kita bantu orang lain, kita akan dapat bantu diri kita juga. Okey, ni antara kelebihan perniagaan Shang Ho yang mana susah nak dapat di perniagaan lain. Kenapa nak cari lain kalau dah ada di Shang Ho? Okey. Habis dah. Oh, itu saja. Baik, okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya rasa memang agak susah sikit untuk faham slide ni sebab saya sendiri pun dari segi bab pengiraan kena belajar betul-betul. Kena pergi berlutut. Kalau istilah mengajar Quran ni talaki. Tak kena mengadap, tunjuk kira. Kat mana salah mistik tu, pastikan betul-betul. Tapi nak sebelum pergi talaki tu kena faham teori dulu. Serupa juga dengan pergi belajar Quran. Kena belajar tajwid dulu kan. Ini sama juga. Belajar faham betul-betul prinsip asas, syarat kelayakan. Kena tahu bonus prestasi. Jangan nanti bila upline tanya Tak kalau boleh. kalau dapat orang ni dapat 2000 berapa Dah, tak persen apalah. dia? Terkiak-kiak gitu. Kena tahu, kena ada dalam kepala kita supaya senang nanti nak kira. Okey, insya-Allah. Siapa yang baru nak start berkembang slow-slow, insya-Allah boleh. Jangan slow sangatlah. Kan? Take action. Malam ni juga apa benda nak buat, esok nak buat, insya-Allah. Saya pun sama juga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua berjaya. Khususnya pada plan Lactoberry ni sangat baiklah, ya. Semua orang ada perut, tak ada orang tak ada perut, insya-Allah Lactoberry berjaya. Insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian anda semua. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Suhani. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada Terima yang nak kasih. tanya boleh? Kejap dia. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita lanjutkan kepada speaker kita yang kedua, Ibu bagi Ustaz jangan tutup dulu speaker. Ada kita punya akan bertanyakan sesuatu kepada Ustaz. Ibu bagi 5 minit. Hello, Assalamualaikum. Mengantuk ke? Okay, siapa nak tanya silakan. So kalau kita tengok plan tadi, kiraan teori dia tu kalau betul-betul kita buat 100,000 kan bulan keempat. Yes, So gold jadi diamond. kalau benda tu 100,000,
You kena bayangkan komitmen kita lah. Tapi kalau kita bagi komitmen, maknanya boleh dapat. Itu yang nak cakap. Kita tak ada siapa nak halang dari kita daripada dapat. Kalau kerja lain kita buat, contohnya kalau kita makan gaji ke, kita kerja kuat macam mana pun. Kalau bos kita tu tak mau naikkan pangkat kita, tak boleh naik lah. Kalau kita jadi pangkat B40 lah dah kan. Dan nak naik yang tinggi lagi tak susah nak. Kalau macam kami, kalau DS 41, dia 41 lah. Nak naik DS 52, kena ada ni, kena ada ni. You buat macam mana pun, kalau dah ada pun, kalau dia orang tak bagi, tak boleh. Tapi dalam Syongho tak. You plug in saja masuk dalam sistem tu, automatik nama you naik. Tak ada siapa pun nak kata tak boleh. Jadi usaha je lah. Hari-hari jumpa orang. Masukkan betul-betul kata ahli-ahli bawah kita dalam sistem. Sebab sistem yang work sekarang, bukan orang. Sistem tu cakap, okey, orang ni dah cukup point, dah cukup orang. Jadilah. Tak ada siapa boleh halang kita daripada kita dapat, daripada kita naik pangkat. Kak Ina nak tanya pasal sistem. Okey, nak tanya pasal sistem macam mana? Silakan. Assalamualaikum Kak Ina. Aina ni. Allahumma salli ala sayyidina. Okay. I sideline, not in your network. Okay. So tadi discuss dengan Ani invite. So we were wondering macam mana among sidelines kita nak continue to help and tengah healing crisis migraine. Nak continue to help and support each other. Macam ni lah, guna platform online meeting, masing-masing invite masing-masing punya network. Pada waktu yang sama nak maintain ikut sistem supaya kita jangan actually we are not supposed to kan, kiranya kan, sepatut-patutnya lah. Sepatut-patutnya kali ada orang akan cakap tak boleh lah. Tapi so far I will always refer to Kak Liza. Dan Kak Liza kata dia punya guide is ilmu tu milik Allah. It's like it's for everybody. That's kan. So macam mana, how do we as it is now, kita dah lama we join each other, tapi macam mana nak guide downline supaya they also follow the system tapi masih lagi support and help each other. Sebab Chinese distributor pun diorang macam Natasha kan, dia buat recording, dia share dengan semua orang. So how do we sebenarnya kalau dalam sistem tu dia kata kenapa kita tak boleh join subline punya meeting. Reason dia kita nak respect kepada upline tu. Kadang-kadang tu bila dia join subline dia rasa macam line-nya lebih bagus, presentation lebih bagus, jadi dia rasa macam dia tak happy lah dengan upline dia. So keadaan tu kalau boleh senario tu company tak nak lah kita rasa. Jadi untuk mengelakkan tu dia kata subline tak boleh join subline tu kalau upline yang nak combine dia tu tak ada. Tapi kalau upline dia tu ada, contoh kalau macam meeting Kak Ina ni, Kak Liza ada. So boleh je lah you nak join. Tapi itu orang kata dia punya asas dia lah. As long as kita join just nak dapatkan ilmu tak ada masalah. Yang company tak bagi asas tu dia nak kontrol situasi tu. Kadang-kadang kan bila orang downline subline kita ni bila dia masuk, contohlah macam Aina masuk dengan Kak Ina. Masuk sekali Kak Ina. Aina rasa macam seronok dah masuk line Kak Ina ni. Jadi Aina pun nak tukar line, nak switch line sebab nak masuk sini. Jadi sebab tu company tak bagi. That's the reason kenapa company tak bagi. Kerana takut berlaku macam tu. Jadi kita kalau kita nak invite downline kita pergi subline orang lain, kita kena bagi tahu subline kita tu lah. Takut nanti it needs to be an invitation from the group yang host. Kena ada agreement from both party lah kiranya. Agreement tu mungkin tak ada masalah, tapi orang yang join tu macam mana Aina nak monitor group Aina yang baru nak tahu pasal Syongho, join group Kak Ina, dia nampak besar group Kak Ina, dia nampak presentation bagus, dia nak datang kat sini kan. Kan jadi macam mana nak monitor tu. Jadi sebab itulah salah satu sebabnya company tak bagi tu. Tapi kalau Aina boleh macam combine downline ni, kata okey belajarnya whatever, tak ada masalah. Jadi antara yang dalam grup Kak Ina, kalau Kak Ina tengok macam Golda Maswahab, dia kata pendekatan dia dengan pendekatan Kak Ina tak sama. Jadi dia kira Kak Ina tak perlu invite pun tak apa grup ahli-ahli dia ke meeting Kak Ina. Tapi bagi yang nak datang boleh je datang. Ini datang je. Maksudnya macam tu sebab
Bila So in a way secara asasnya is ikut keselesaan masing-masing. Is that masing-masing lah. the boundaries How of the kita, system? macam mana kita membawa network kita tu. I Maksudnya see. macam tu. Jadi kalau lah kata Aina nak invite Gawan join meeting Kak Ina okey je. Sebab Kak Ina pun tak kenal ni, ramai-ramai ni kan ada yang kenal, ada yang tak kenal pun. Cuma lepas tu Aina kena buat another meeting to explain supaya dia tahu, Aina tahu juga sebenarnya. Okay. And would it be better kalau misalnya kalau nak invite, upline tu kena ada sekali? Then Yes, kalau Gawan Aina nak join, Aina pun ada. Dia tahu apa berlaku. Yes. Okay, thanks Kak Ina. Sama. Okey, cukup lah kot. Nak tanya boleh PM Kak Ina je lah So kita jumpa di Chongho, discuss kalau nak faham marketing plan dengan lebih detail macam mana, kenapa tolak 13,000 tu. Kalau betul siapa yang nak tahu, okey boleh kata sit down dengan Kak Ina untuk faham. Okey, Kak Ani boleh proceed to the second speaker lah, masa dah tidak mengizinkan.